Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fi darain amin. Kitab yang kita pakai ni muka surat 3. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, bermula hukum akli itu kata Musannif rahimahullah ta'ala, bermula tanda wajib syar'i itu dikatakan wajib atas itu ni, seperti dikatakan wajib atas mukallaf atau wajib atas tiap-tiap mukallaf. Adapun tanda wajib akli itu dikatakan wajib bagi atau wajib pada dengan makna bagi, seperti dikatakan wajib bagi Allah. Itu bahagian tengah kitab muka surat 3. Hadirin sekalian, pertama sekali alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala masih lagi diberikan kelangsungan hayat pada kita, dan yang memberikan nikmat hayat pada kita adalah Allah. Alhamdulillah, syukur kita Allah Ta'ala menjadikan kita lahir dan diwujudkan menjadi umat Nabi SAW. Alhamdulillah, syukur kita juga Islam yang kita dapat ni diberi dalam keadaan boleh, dalam keadaan taat, patuh perintah Allah Ta'ala, meninggalkan larangan ni. Alhamdulillah, syukur juga Allah Ta'ala beri kita boleh ada kecintaan, kehalubaan untuk datang ke masjid, ke surau, bukan saja untuk solat, untuk ibadat, untuk berjemaah, tetapi diberikan kita kerelaan hati, kesungguhan untuk boleh duduk berada dalam majlis ilmu, untuk dengar, ambil faham dan mujahadah dengan nafsu kita yang memang suka bersenang lenang, tak mau mendengar nasihat-nasihat, bukan saja nasihat tapi ilmu yang sepatutnya. Dengan ilmu itu boleh membawa kita kenal Allah, kenal Rasulullah, yang dengan itu boleh menyebabkan kita abdikan diri pada Allah Ta'ala dengan terang dan jelas dan dengan makrifah padanya. Alhamdulillah, Allah Ta'ala beri kita kelapangan masa, keupayaan dan keinginan itu. Alhamdulillah, syukur juga Allah Ta'ala beri kita dapat solat maghrib berjemaah di surau ini, dan Alhamdulillah diberikan kita untuk boleh berada dalam satu majlis ilmu, insyaAllah, untuk kita meneruskan bacaan kitab daripada kitab Paku Iman ini, insyaAllah. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, dan bermula tanda wajib syar'i itu dikatakan wajib atas. Hadirin sekalian, apa yang kita nak sambung daripada kitab ni, sedikit panduan nak diberi oleh pengarang kita setelah yang sebelum ini. Bicara kita adalah mengenai beberapa pembahagian hukum syarak. Bila sebut kata hukum syarak, yang menjadi hakim dalam hukum tersebut adalah Allah Ta'ala dan Rasul. Yang bila sebut hukum syarak, di atas apa yang telah disemak dan dirumuskan oleh ahli ulama, masyhur dengan ada istilah 5 hukum syarak, itulah wajib, sunat, haram, makruh, harus, yang memang asal usulnya hakim yang menghukum itu adalah Allah Ta'ala, Rasul, yang memperincikan segala hukum hakam itu seperinci-perincinya, daripada sekecil-kecil hinggalah sebesar-besar perkara, ataupun terbalik yang bahasa itu, daripada sebesar-besar perkara yang asas
sehinggalah perincian sekecil-kecilnya yang ada hukum wajib, sunat, haram, makruh, harus itu oleh alim ulama. Yang di kita di Malaysia ni ada kaedah mazhab Syafi'i, begitu juga mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Itulah antara 4 mazhab yang masyhur dalam mazhab fiqh yang khas memperinci dan mendetailkan perincian daripada Al-Quran dan hadis untuk memahamkan kita hukum-hukum syarak. Dan telah dibicara dulu beberapa hukum syarak tentang pembahagian dia kepada wajib aini, wajib kifai, ada wajib usuli, wajib furu'i, dan ada wajib, ada wajib usuli, wajib zati, zati ardi, dan ada wajib zati ardi lah yang terakhir. Yang terakhir adalah wajib zati ataupun wajib ardi. Baik, itu sekali lalulah dengan nisbah apa kitab yang telah kita bicara dulu. Dan maksud kitab kita yang sekalian atas nama Paku Iman ni adalah nak membicarakan akidah. Pembahasan dan pembahagian dia mengenai hukum syarak itu adalah sebagai menyambil daripada apa yang telah disebut di awal mengenai wajibnya kita sebagai mukallaf, yang ada 2 keadaan saja. Kalau kita kafir, wajib terima Islam dengan segala syarat-syaratnya, antaranya terima seruan Islam. Yang kalau kita Islam, wajib kita belajar segala ilmu khasnya bab akidah untuk memastikan bahawasanya kita sentiasa kekal dalam keadaan Islam, hidup dalam keadaan Islam, dan mati pun dalam keadaan Islam dan iman itu. Jadi menyambil daripada hukum disebut wajib atas kita menentukan dan memastikan dengan ilmu yang kita faham dalam bab akidah ini, untuk memastikan kita ni taklah mati kita melainkan dalam Islam dan iman. Dengan itulah dia menghuraikan kita hukum-hukum syar'i yang ada istilah wajib, sunat, haram, makruh, harus, dan beberapa pembahagian dia. Jadi maksud kitab kita ni ialah kitab tauhid. Tentulah bahas utamanya nak membicara hukum akli. Kerana bila sebut bab tauhid adalah sekalian, bab tauhid ni berdasarkan apa yang telah dirumuskan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Untuk kita boleh kenal Allah Ta'ala ni, memang alat yang dipakai untuk kita boleh kenal Allah Ta'ala adalah akal. Kerana dengan akal, yang akal adalah sebesar-besar nikmat sebagai makhluk yang bernyawa dan boleh bergerak ke sana kemari, yang dengan itu terbeza kita daripada hayawan. Yang Allah Ta'ala beri pada kita adalah akal. Akal lah menyebabkan kita ditaklif untuk kenal Allah Ta'ala dan melaksanakan suruhan dia dan meninggalkan larangan dia. Jadi dengan akal lah juga Allah Ta'ala jadikan supaya kita kenal. Kalau nisbah Nabi Rasul, Allah Ta'ala beri mukjizat, perkara pelik yang mencari adat dan luar biasa yang berlaku pada Rasul itu adalah antara kaedah Allah Ta'ala nak menunjukkan dan nak beri isyarat bahawasanya untuk kita boleh capai Allah Ta'ala, kenal Allah Ta'ala. Yang kenal Allah Ta'ala ni bermula dengan kita membenarkan Rasul. Yang Rasul dia benar Rasulullah, yang dia bersama dia Allah Ta'ala berikan mukjizat. Untuk kita kenal pasti mukjizat ke sihir ke adalah kayu ukurnya akal. Kerana kalau adat memang kebiasaan orang boleh buat benda yang terbiasa dan beradat dan bersabab, tapi bila sebut mukjizat, dia adalah menyalahi proses hukum adat dan sabab. Dan semestinya yang melaksana dan melakukan dia adalah Allah, tiada lain. Yang tu pun ada detail dan tuan, kalau nak bicara satu-satu. Cuma saya nak sebut ialah atas apa yang kita bicara bab akidah ni dengan rumusan yang telah disebut oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, supaya kita boleh kenal Allah, capai Allah, faham betul-betul prinsip ketuhanan. Begitu juga faham betul-betul prinsip kerasulan. Adalah alat dia yang kita nak pakai nanti akal. Akal. Hatta kalau Quran hadis pun nanti sekalian dengan apa yang telah disebut oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, jika kita hanya faham Quran dengan hanya tengok lafaz Quran sahaja,
apatah lagi tengok dengan tanpa berguru, baca sendiri, tambah kita bukan berguru tapi bergoogle. Itu kot bahasa kita. Lingkup. Pasal apa lingkup? Pasal Quran, kalau dengan hanya membaca hadirin sekalian, begitu juga dengan tengok lafaz secara zahir yang ada pada Al-Quran, begitu juga hadis Nabi SAW, tanpa ada bimbingan orang yang faham apa maksud dia. Dan untuk ada pembimbing ini, mestilah pembimbing ini pula dia telah dibimbing dan diasuh dengan ada salah silah dan perhubungan dengan ahli ulama, para awliya, yang mereka ni pun adalah orang yang memang dah kenal dan sampai dan capai Allah Ta'ala. Dan sekali lagi sebut, silsilah mereka sampai kepada Nabi SAW. Kita belajar daripada orang-orang macam ni, baru kita boleh dapat akidah yang betul dan memang menepati kehendak Al-Quran dan hadis. Jika kita tak belajar daripada orang-orang yang betul, nescaya apa yang kita belajar, walaupun nampak bunyi Quran hadis, tapi ada syarahan daripada Al-Quran dan hadis, yang syarahan itu adalah syarahan yang tak betul, tak tepat. Macam mana yang dimaksudkan, yang kayu ukur dia juga adalah Al-Quran dan hadis, yang kalau calang-calang orang yang tak faham betul-betul, tanpa bimbingan guru yang benar dan mursyid, dia tak akan boleh dapat faham betul apa yang dimaksudkan daripada Al-Quran dan hadis tersebut. Itu saja saya sebut satu formulasi umum yang kita mesti faham prinsip dan ambil hukum hakam daripada Al-Quran dan hadis. Kerana memang kalau sebut sekali lalu, tempat rujukan kita sebagai orang Islam ni mana? Quran, hadis. Tapi siapa yang faham Quran, hadis? Kita boleh faham. Ahli ulama' pun ahli ulama' yang macam mana? Yang kalau tengok zaman lani punya berpilihan dengan bahasa ustaz-ustaz dan ahli ulama' berbanding dengan ahli ulama' ahad dulu, yang mana kita nak ikut? Yang lani punya ke ahad dulu punya? Kalau tuan-tuan nak jawab tu pun tak kerti, maksudnya selama ni tak pernah fikir apa. Satu kaedah ulama' kita ajar tuan-tuan, ikutlah ahli ulama' yang dulu, yang mereka ni pakar sangat, terlampau pakar tuan-tuan. Pula tu takwa, sangat takwa pada Allah Ta'ala, yang mereka pun telah merintis jalan untuk kita dengan mudahnya. Dengan bahasa lain, contoh kita telah merintis jalan, mereka telah merumuskan Quran, hadis untuk tauhid, fiqh, tasawuf, tajwid, hafalan, qiraat, nahwu, sharah, balaghah, segala ilmu tuan-tuan yang berkaitan dalam bab agama, dalam bab din, begitu juga dalam bab lughah, semuanya telah diperincikan, telah diperhaluskan oleh ulama-ulama kita bagi memudahkan perjalanan kita untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Satu, dengan kita baca kitab tauhid ni, seumpama ini ialah antara kitab tauhid yang telah dipermudahkan oleh mereka untuk kita mengenal Allah Ta'ala. Andai kata kita nak kenal Allah Ta'ala dengan hanya ambil mentah-mentah Quran hadis, agak-agak berapa ribu ayat Quran, agak-agak berapa ribu hadis nak kena belajar. Tapi kita dapat belajar, insya-Allah, walaupun setebal ni sedikit silap bahasa kot, walaupun senipis ini, insya-Allah kita faham seluruh Al-Quran dan hadis. Yang zaman ni kadang-kadang orang pergi ngaji, usung Quran, usung hadis, berjilid-jilid, tapi fahaman dia khas atas bicara bab tauhid menyimpang daripada fahaman Al-Quran dan hadis. Antara sebab mereka tuan, mereka tak mau pakai ahli ulama', mereka tak mau pakai tutup guru, mereka tak melalui proses para awliya Allah, orang-orang yang arif billah, dia tak mau. Bahkan mereka sekonon-konon mendabik dada, pakai Quran dan hadis. Kami tengok Quran hadis, kami dapat semua, kata. Bunyi tu macam mana? Bagus tak? Sekali lalu dengar, okey lah, cuba bagi Quran, bagi hadis, suruh dia cari hukum tu. Agak-agak boleh cuba. Tanya hukum mudah ya tuan. Imam naik rakaat kelima, makmum nak buat apa? Tuan pergi rujuk Quran hadis, jawab. Agak-agak boleh jawab. Tumpuk lah, jangan tak tahu. Buka kitab fiqh macam mana? Simple aja boleh jawab.
Pasal apa? Benda tu telah dirumus oleh ulama lah sekian lama lah. Saja saya menyambil di situ. Itu juga bab tauhid. Bagi Quran hadis, kau ajar aku macam mana aku nak dapat tauhid. Kalau sendiri cari macam mana? Baik, kelang kabut tuan-tuan. Tambah anak murid cerdik pula. Sambil-sambil tu nanti insya-Allah memang saya nak sebut bagaimana kekeliruan orang zaman dah ni mengaji tauhid. Yang ulama kita yang dengan apa kita nak bicara ni, dia nak tunjuk beberapa panduan, dan antara benda yang dia nak besar syarahkan kat kita di hadapan ni sebelum masuk dalam bab tauhid, dia nak bagi kita betul-betul masak dan faham apa yang dipanggil akal dan hukum akal. Seakal dia ialah alat dan kayu ukur besar untuk mengenal bab ketuhanan, yang memang kita belajar kitab tauhid seumpama macam ni. Dia mengajar atas istilah yang kita jumpa mengikut kaedah bahasa Asy'ari Abu Mansur Maturidi dengan istilah sifat 20 atau 13. Kita ada bicara sikit sebanyak dulu. Dengan hanya kita belajar 13 ataupun 20 sifat dengan ringkasnya ini, insya-Allah kita faham seluruh Quran dan hadis. Dan kalau ada orang lawan dengan kita pun, kita boleh tunjuk orang kat dia. Kalau dia tak setuju sifat 20, dia konon mengajar tauhid daripada Al-Quran, kita boleh cam apa yang dia ajar tu tak betul. Walaupun kita tak belajar Quran pun, kita hanya belajar sifat 20, tapi apa yang dia ajar kita boleh cam. Tak kena kau ajar, ada benda yang salah. Yang inilah besarnya jasa oleh ulama ada sekalian, yang dengan kita belajar kitab dia, dia akan bagi kita satu kaedah, satu formula. InsyaAllah dengan itu tak sesat. Pasal untuk tengok Quran hadis tuan-tuan, saya nak sebut ini, umumnya masyarakat hak sesat pun pakai Quran hadis. Wahabi pakai Quran hadis, Syiah pakai Quran hadis, liberal pakai Quran hadis. Kalau sebut parti politik sikit, PAS pakai Quran hadis, UMNO pakai Quran hadis, PAN pakai Quran hadis, DAP pun pakai Quran hadis. Tuan-tuan nak kata apa? Semua pakai Quran hadis. Takkan nak kata semua betul. Kalau kata pakai Quran hadis, apa masalah dia ni? Huraian Quran hadis tu betul tak betul? Walaupun disebut ayat Quran, tapi maksud dia macam mana? Masing-masing dia akan hurai mengikut selera masing-masing. Ini masalah kita. Sedangkan dia mesti dihurai mengikut kehendak Allah Ta'ala. Siapa yang faham kehendak Allah Ta'ala? Tentulah ahli ulama yang mempunyai autoriti untuk mensyarah dan memahamkan dia. Dan apatah lagi yang kitab kita pakai ni, kitab ahli ulama yang telah diakui seluruh dunia dan telah disepakati, dengan bahasa lain telah diijma'. Dia tahu benarnya mereka ini membawa ajaran yang menepati Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Baik. Sekali lalu dengan apa yang kita nak bicara di situ. Jadi mula-mula ni, setelah dia dedahkan sikit pada kita mengenai hukum syarak, sebelum nak masuk kepada hukum akal ni, dia bagi sikit panduan kat kita, kaedah baca kitab. Kitab pula, kalau kitab mana? Kitab ahli ulama. Kita baca kitab fiqh ke, kitab tasawuf ke, kitab tauhid ke, kita akan jumpa banyak dengan istilah-istilah macam ni. Dengan tu, kalau kita tengok dia bagi formula ni, kita boleh faham ni hukum syarak ke hukum akal. InsyaAllah. Baik, dia kata macam ni, bermula tanda wajib syarak. Jadi wajib syar'i maksudnya nanti ada hukum wajib, sunat, haram, makruh, harus lah. Bila wajib syar'i nanti makna dia buat ni berpahala, meninggalkannya berdosa. Kaedah nak kenal tanda wajib syar'i ni adalah dikatakan wajib atas. Kalau bahasa Arab disebut wajibu ala. Tu bahasa Arabnya. Kalau tuan-tuan baca kitab Jawi, tuan-tuan akan jumpa perkataan tu lah. Wajib atas orang mukallaf menutup aurat untuk solat. Wajib atas mukallaf berpuasa apabila tiba bulan Ramadan. Wajib atas mukallaf mengeluarkan zakat fitrah apabila dapat akhir Ramadan dan awal Syawal. Dia punya ayat dia. Wajib atas orang yang bersolat membaca Al-Fatihah dan Bismillah satu ayat daripadanya. Bahasa dia. Wajib atas, wajib atas, wajib atas, wajib atas, wajib atas. Wajib atas orang yang berpuasa melihara dirinya daripada makan, minum dan bersama dengan isteri, mengeluarkan mani dengan sengaja pada waktu siang daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Wajib atas.
wajib atas. Dengan bahasa lain juga, wajib atas mukallaf yang berpuasa memelihara dirinya daripada memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Wajib, nak sebut tentang wajib ni. Wajib atas ni kalau baca kitab kita akan faham ini adalah wajib syar'i. Dan biasanya istilah wajib atas ni kita banyak jumpa dalam kitab fiqh. Jumpa kitab fiqh. Pasal apa? Kitab fiqh dia banyak hukum syarak. Mana wajib, mana sunat, mana haram, mana makruh. Wajib atas suami memberikan nafkah atas isterinya, makan, minuman, lauk, pakaian, tempat tinggal, dan barang keperluan dapurnya. Jadi wajib atas. Begitu juga kalau saya nak sebut sebalik, kalau haram pun serupa juga. Haram atas mukallaf, haram bagi wanita keluar daripada rumah tanpa ada mahram, apatah lagi jika jaraknya ialah jarak yang boleh menyebabkan qasar dan jamak solat. Haram atas wanita menunjukkan auratnya melainkan pada yang mahram. Atau haram atas wanita haram atas wanita membukakan kepalanya dan tidak bertudung melainkan kepada mahramnya. Ayat-ayat seumpama itu nak menunjukkan hukum syarak. Baik. Ayat pendek tu kan dalam ni disebut kaedah, cuma tak biasa jumpa kitab, tak tahulah situ gunanya ya. Tu. Dia nak bagi kita satu formula. Baik. Contoh wajib atas ni seperti dikatakan, ni bahasa-bahasa kitab kita akan jumpa lah. Wajib atas dikatakan macam ni, wajib atas mukallaf, ada kitab sebut macam tu, ataupun kadang-kadang disebut macam ni, wajib atas tiap-tiap mukallaf. Itu bahasa-bahasa kitab. Wajib apa? Tengoklah belakang tu, wajib apa? Wajib atas wanita menutupkan auratnya di dalam sembahyang, begitulah juga menutupkan auratnya di luar sembahyang. Wajib atas. Wajib atas lelaki menutup auratnya di antara pusat dan lutut di dalam waktu solat, dan wajib atas lelaki menutupkan auratnya seluruh badan daripada wanita yang ajnabiyah, perempuan yang bukan mahram, di luar solat. Nak tunjuk apa tu? Bahasa wajib atas tu. Baik, itu tanda wajib syarak, nak kenal bahasa dalam kitab. Adapun tanda wajib akli. Jadi isyarat ni nak menunjukkan kita akan jumpa depan ni nanti banyak belajar hukum akal. Jadi ada istilah perkara ni dipanggil wajib akli. Sekali lalu kalau kita sebut apa dia wajib akli ni, perkara wajib akli, ayat dia, perkataan dia, istilah dia wajib je. Cuma wajib syarak, tarikh yang kita dah belajar beberapa kuliah siri sebelum ni bicara hukum syarak. Wajib dengan mana? Buat berpahala, meninggalkannya berdosa. Tarikh itu adalah tarikh syar'i, syarak. Berpuasa, buat dapat pahala, tinggal berdosa. Kan gitu. Solat, buat berpahala, meninggalkannya berdosa. Itu wajib. Tapi bila sebut wajib akli, dia bukan dengan mana buat berpahala, meninggalkannya berdosa. Bukan. Pasal wajib akli, hakim ni nanti hilang akal. Jadi wajib akli dengan bahasa lain, tirakan dengan mana mesti, tak dapat tidak, dan tak boleh menyalahi. Itu kot maksud dia. Misalnya kita ada, maka bila kita ada, yang jika kita renungkan kejadian kita yang kita asal daripada tiada, tentulah wajib ada yang mengada kita. Boleh? Wajib apa? Wajib akli. Jadi wajib pada kejadian makhluk, ada yang mengadanya, dan wajib pada yang mengada ini segala sifat kesempurnaan. Bila Allah Ta'ala mengadakan kita,
Mesti tak ada pada dia sifat kesempurnaan. Mestilah dia sempurna baru boleh dia mengadakan kita. Jadi wajib ada pada Allah Ta'ala segala sifat kesempurnaan. Dia guna bahasa apa? Wajib pada Allah Ta'ala. Ataupun kadang-kadang guna bahasa wajib bagi Allah Ta'ala segala sifat kesempurnaan. Dalam kitab ulama kita tak tulis dengan bahasa wajib atas Allah Ta'ala segala sifat kesempurnaan. Dia tak guna bahasa atas. Pasal wajibu ala, yajibu ala ni dengan makna wajib syar'i. Kalau wajib akal dengan makna wajibu lillahi ta'ala, ataupun wajibu fillah, ataupun fi haqqihi, fi haqqi maulana jalla wa azza. Ini pun bahasa kitab. Begitu juga pada Rasul, wajibu fi haqqi Rasul, wajib pada Rasul, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Apa makna wajib pada Rasul? Wajib akli, bercakap benar. Bukan maksudnya wajib atas Rasul bercakap benar. Satu sikit kita guna bahasa itu dan nak menggunakan istilah wajib akli itu untuk faham bahasa kitab dan lihat sikit perbezaan dia. Kalau bermakna makna wajib syarak dan perbezaan dengan makna wajib akal. Pada Rasul, wajib pada Rasul, bagi Rasul, sidik. Kat kita wajib atas kita, bersifat sidik. Ke wajib pada kita, bersifat sidik. Kena-kena sikit je. Ni kata pengaji, walaupun hanya dengar pada dan atas, nak faham tu pun sakit kepala je. Kalau sakit-sakit lah, tak sakit kalau bagus lah. Tapi kena macam tu lah, kena perhati lah. Kalau mengantuk lah agak-agak boleh faham lah. Susah juga lah. Tak mengantuk pun melenggung ingat apa benda dia cakap ni. Betul? Tuan-tuan boleh faham saya cakap apa dia? Rasul kena sidik tak? Kita kena sidik tak? Okey. Apa beza sidik kita dan sidik Rasul? Rasul kena cakap benar, kita kena cakap benar. Apa beza benar yang ada kat kita, benar yang ada kat Rasul? Wajib tak kita cakap benar? Wajib tak Rasul cakap benar? Itu samalah cakap benar kena. Kalau tak halusi bahasa, kita rasa macam samalah. Rasul pun kena cakap benar, kita pun kena cakap benar. Memanglah kena cakap benar. Tapi kat Rasul, wajib atas Rasul bercakap benar. Dekat kita silap. Wajib bagi Rasul bercakap benar, wajib atas kita bercakap benar. Kenapa wajib atas kita bercakap benar? Wajib atas kita maksudnya wajib syar'i. Kita memang kena cakap benar. Cakap bohong berdosa tak? Menipu berdosa tak? Ini hukum asal kita dalam hukum syarak. Dan bila kata wajib bercakap benar, bila lawan dia nanti menipu berdosa. Walaupun wajib bercakap benar, soal. Tapi kadang-kadang kita menipu lah. Kenapa kadang-kadang menipu? Pasal kat kita boleh ada keadaan kadang-kadang cakap benar dan kadang-kadang menipu. Tengok atas kehendak kita lah. Kalau kita ikut syaitan, menipu banyak Kalau ikut perintah Allah Ta'ala, kita akan cakap benar, walaupun dengan sebab kita cakap benar tu mudarat kena kat kita. Mudarat tu kena kat kita. Kita bukan takut dengan makhluk, kita takut dengan Allah Ta'ala. Jadi kita akan cakap benar. Apa saya nak sebut ialah, walaupun wajib atas kita cakap benar, wajib itu wajib syar'i. Dengan mana kebolehan ada pada kita untuk kita cakap bohong. Cuma kalau kita bohong, di-charge kita berdosa. Kalau kita cakap benar, dapat pahala lah kita di atas benarnya percakapan kita. Boleh faham ayat macam tu? Rasul, wajib bagi Rasul bercakap benar. Dia akan makna lain tau. Bukan dengan makna macam ni. Rasul bila cakap benar dapat pahala, Rasul bila bohong dia berdosa. Bukan. Dia akan makna macam mana? Rasul mesti bercakap benar. Dan dia bukan makna haram atas Rasul bercakap bohong. Bukan.
Dia bukan makna wajib lawannya haram, tapi dia akan bermakna wajib lawannya mustahil. Pasal wajib pada Rasul dengan makna wajib akal. Wajib Rasul bersifat sidik. Apa maksudnya? Mustahil Rasul berbohong. Rasul tidak akan bohong sama sekali. Kat kita tak boleh guna bahasa tu. Wajib atas kita, wajib bagi kita cakap benar. Kalau wajib bagi kita bercakap benar, maksudnya kita tidak akan cakap bohong. Betul ke macam tu? Ada bohong lah? Ada. Jadi kita bukan wajib bagi kita bercakap benar, tapi wajib atas kita bercakap benar. Kalau kita mengaji bahasa Arab ni tuan-tuan, kita hanya belajar 2 huruf dalam bahasa Arab. Yajibu ala, yajibu fi, ataupun bahasa lain fi ni yajibu li. Kalau sebut bila kalau detail tu 3 huruf lah. Kita baru belajar huruf jar, nama dia. Makna yajibu ala 1, yajibu fi atau yajibu li 2. Yang tu pun kat sejam. Belajar apa kan? 2 huruf bahasa Arab je. Tu kalau nak ngaji Quran 30 juzuk macam mana kan, Mak? Saja saya sebut tu nak menunjukkan ilmu-ilmu yang kena belajar. Dan kita pun kalau sendiri cari macam mana? Boleh nak agak-agak nak ambil faham. Belum tentu faham. Tapi ulama alhamdulillah mereka dah ajar kat kita, siap bagi formula lagi. Hang tak kerti apa-apa ambil, pakai telan aja. InsyaAllah perjalanan faham kita tu betul. Okeylah. Saya panjangkan lagi, panjang sangat kan. Tapi saya nak sebut apa? Beza antara wajib kita bercakap benar dan wajib Rasul bercakap benar. Wajib kita bercakap benar, lawan dia berdosa apabila kita berbohong. Wajib bagi Rasul bercakap benar dengan makna mustahil atas Rasul berbohong. Beza tak? Beza besar tu kan. Jadi beza wajib atas kita bercakap benar ni dengan makna nanti dekat kita ada keberangkalian benar ataupun bohong. Tetapi bila wajib bagi Rasul bercakap benar dengan makna wajib i'tiqad pada Rasul, tidak akan ada apa-apa nama perbohongan. Nampak beza dia? Itu yang kata bila wajib pada atau wajib bagi, bahasnya adalah bab akidah, pasal dia hukum akal. Adapun wajib atas, bahasnya adalah dalam bab hukum syarak, kerana dia melibatkan dosa pahala. Bab Rasul, dia melibatkan i'tiqad, mesti Rasul bercakap benar. Siapa-siapa mengiktikad keberangkalian bohong pada Rasul, kapi awal lagi. Kata Nabi pun macam biasa juga, dia pun boleh jadi kekurangan juga, dia pun boleh jadi bohong apa. Dan jaga tuan-tuan, ada orang kadang-kadang dia tahu pelajaran tauhid dia tak sempurna, dia siap bagi dalil lagi Rasul-Rasul berbohong, padahal pahaman dia dah salah. Dia dah apa? Tengok di kisah Nabi apa yang pernah cerita bohong pada dia lah, pasal dia tersilap belajar. Dia kata Nabi Ibrahim pernah berbohong waktu dia katok berhala tu, dah pecah semua, tinggal satu je dia sangkut dekat tengkok. Ada riwayat kata gitu. Bila ditanya oleh kaum ni, siapa pecah ni? Kata dia, aku tak pergi pecah. Tengok, Rasul-Rasul pun pernah bohong juga. Mampu kan? Agak-agak punca siapa kan? Pasal dia telah diajar dengan pahaman akidah yang salah. Pasal dia diajar, Nabi Rasul pun manusia biasa dan boleh berlaku bohong. Nampak? Yang ajar ustaz tauhid juga, ustaz juga yang ajar. Ustaz mana ni saya tak tahu. Tapi jangan tak tahu tuan, dalam masyarakat kita ramai beriktikad, khasnya kalau saya sebut tadi Nabi Ibrahim pernah berbohong. Bahkan bukan sekali, ada beberapa kali dia pernah berbohong. Kita belajar dalam tauhid macam mana bohong adalah perkara yang mustahil pada Nabi dan Rasul. Nabi Ibrahim dia bukan berbohong dalam kes dia pecah bahala apabila ditanya kepada dia.
Dia tak pernah kata aku tak pecah berhala ni, tapi sebenarnya dia mengaku. Cuma dia mengaku dengan bahasa yang dipanggil dalam istilah Arab tauriah. Maksudnya dia gunakan kata kiasan yang kaum dia maksud macam lain, dia maksud macam lain. Dia bukan menafikan perbuatan dia memecahkan berhala. Dia tidak akan berbohong sama sekali. Aulia, para wali Allah Ta'ala tak takut dengan orang kafir. Nabi Rasul takut dengan orang kafir? Lagilah tak takut. Nabi Ibrahim takut dengan kafir ke? Tak pernah gentar pada mereka dengan orang kafir. Hati mereka hanya gerun pada Allah Ta'ala, kerana dia tahu Allah Ta'ala lah yang mempunyai kekuatan yang sebenarnya. Kafir ni semua makhluk Allah Ta'ala, semuanya adalah mengikut kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu orang kafir tangkap dia, campak dia dalam api, dia takut tak? Tak gentar pun sikit pun. Pasal apa? Allah ya'lamu bihali, Allah Ta'ala tahu hal aku. Kalau dia nak matikan aku, matikanlah. Kalau hidak pun hidaklah. Pasal apa? Semua urusan aku adalah dalam kekuasaan dia. Kemas ya Nabi Rasul. Lepas tu agak-agak dia bohong kan kaum dia. Lepas tu bila diperhadapkan dalam pengadilan, memang dia yang ketok bila ditanya, anta fa'alta hadza, anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim, adakah kau buat perbuatan pecah berhala ni wahai Ibrahim? Dia kata apa? Dia tak pernah kata aku tak pernah katok berhala kau, tidak. Tapi dia kata apa? Bal fa'alahu kabiruhum hadza, yang sebenarnya membuat pecah berhala ni adalah orang yang paling besar di kalangan kamu ni. Fas'aluhu in kanu yantiqun, kamu tanyalah dia kalau dia boleh bercakap. Kaum dia sangka apa? Berhala lah, pasal kaum dia tengok kapak, ada sekang kata macam lah kan, tapi dia kata nampak tanda yang katok berhala tu ada kat berhala dia. Nabi Ibrahim maksud dia apa? Yang buat ni adalah orang paling besar di kalangan kamu. Siapa? Dia lah, pasal dia Rasul lah. Dalam satu-satu masyarakat, bila Allah Ta'ala lantik Nabi Rasul, siapa paling mulia dalam masyarakat? Rasul lah paling mulia. Dia kata siapa? Dia kata siapa katok berhala tu? Dia kata dia lah, dia orang paling besar. Orang yang katok berhala ni ialah orang yang paling besar di kalangan kamu. Siapa? Dan dia kata apa? Jika dia boleh bercakap, dia boleh bercakap tak? Boleh. Jadi maksudnya kau tanyalah aku sekali lagi. Tapi kaum dia tanya dia sekali lagi tak? Tak, pasal kaum dia tak faham kat dia. Faham, kaum dia anggap dia lah orang paling lekeh-lekeh dan tak guna dalam kaum, pasal tak nak ikut cara penyembahan kaum dia. Tapi maksud dia, dan dia memang dia tahu, dia kenal dia ialah orang paling mulia dalam kaum pasal dia Rasulullah. Kaum dia faham apa yang besar tu, berhala. Bila dia kata kalau dia boleh bercakap, kau tanyalah dia. Kaum dia kata apa? Gila engkau ni, takkan kami nak tanya orang tak boleh bercakap? Nampak? Bodoh lah kaum ni. Bodoh lah. Orang suruh tanya dia, pergi dia faham berhala. Quran kata apa? Faraja'u ala qawlihim. Bila disuruh tanya, maksud Nabi Ibrahim tanya dia, kaum dia faham, tanya berhala. Tanya berhala jeng. Jeng. Kenapa jeng? Berhala tak boleh cakap. Bila berhala tak boleh cakap, kena atas kepala sendiri ya? Nabi Ibrahim kata apa? Tak ingat apa nak sebut tu. Dia kata, dah kamu tahu berhala ni bercakap pun tak boleh, kenapa kamu sembah? Kamu sembah dia? Ata'buduna asnaman. Lajak-lajak mulut tu tumpuk seluruh sikit, tak ada orang bantu pun. Adakah kamu sembah berhala yang berhala ni tak boleh bercakap? Kalau berhala tu nak cakap dengan kau pun tak boleh, macam mana boleh akal yang pau punya? Mula nak guna bahasa kasar-kasar orang. Bengong, sembah juga berhala ni. Macam kena atas kepala sendiri tak? Jeng nak jawab. Malu tak? Tebal muka tak? Memang Nabi Ibrahim pun tujuan dia kata gitu, nak katok kepala kaum dia lah. Kalau ikut bila dah jeng ni, sepatutnya kata macam mana?
Memang betul ya, sepatutnya memang tak larat, tak boleh sembah pada perkataan kau Nabi Ibrahim. Betul, kau suruh ngajak kami sembah Allah, la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Sepatutnya macam tu lah. Macam bila dah jengkreng, nak buat apa? Dia orang guna kuasa. Dia tak apa, wahai kaum aku, unsur wa alihatakum, tolonglah Tuhan kamu sekarang telah diperbodohkan. Buat apa? Tangkap dia. Lepas tu kita bakar dia. Itu perancangan dia. Tangkap lah. Nak lari macam mana kan, orang ramai lah, serari lah. Tapi takut dalam hati, menggelabar lah. Siapa tak menggelabar? Rasulullah. Kalau kita kena tangkap menggelabar, tak kena tangkap menggelabar. Kita lesen mati, rotek pun mati kan. Polis buat operasi, tengok nombor plat. Dia tak tengok kita punya lesen dah, dan tak tengok nombor kita punya rotek apa, tak tengok. Kita menggelabar lah. Padahal dia tak tengok kita pun, dia tak perhati pun, dia jauh rotek, dia tengok nombor plat lah. Ni menepati ke tak menepati ke spesifikasi JPJ. Kita kelang kabut lah. Tali pinggang kelang kabut, putus pula tu, tarik lekat pula. Macam kirit gitu. Nabi Rasul macam ni tak pernah rasa masalah langsung. Nak bakar tu, kumpul kayu api apa nak bakar api besar sangat, nak campak pun pening tak? Macam mana nak campak Nabi Ibrahim? Dah bukan senang kan? Api bila marak besar, kekuatan tangan ni dia tak boleh nak hayun pergi masuk dalam tu dah. Terpaksa buat satu alat, cari guna buat plastik tu lah, nama macam ni. Mana boleh campak. Ada takut apa-apa Nabi Ibrahim? Saya nak cerita apa ni? Tu kisah imaniyah yang ada dalam Quran. Saya nak cerita apa? Perkataan kata Nabi Ibrahim tak pernah menipu. Ambil faham pada mana? Perkataan wajib bagi dan wajib pada. Wajib bagi atau wajib pada, satu mana hukum akli, wajib atas dengan wajib syar'i. Satu ulama kita, dia bagi panduan ni tuan-tuan. Tuan-tuan ingat ni dan faham ni sampai mati, tuan-tuan baca kitab betul dan betul fahaman, betul cara nak ambil faham dalam kitab. Kalau sendiri nak tengok macam ni, belum tentu boleh mengeluarkan satu formula macam ni, antara nak membeza antara hukum akal dengan hukum syarak. Sikit itu. Jadi dengan perkataan tu juga untuk menunjukkan, dia nak menunjukkan apa yang ke depan kita nak bicara ni. Kalau dulu hukum syarak, ke depan kita nak belajar ni hukum akal lah. Satu hukum akal ni kita banyak baca, kita buka kitab tauhid, kalau kita duduk belajar banyak kita akan jumpa nanti istilah wajib bagi Allah, wajib bagi Rasul, wajib dia wajib bagi Allah, wajib bagi Rasul, atau mau guna wajib pada Allah Ta'ala, wajib pada Rasul. Dia tak guna bahasa wajib atas Allah Ta'ala. Bahasa Allah Ta'ala tak ada wajib atas pada dia. Allah Ta'ala semua wajib pada dia ialah wajib pada. Pasal apa? Dia ialah wajib akli, bukan wajib syar'i. Allah Ta'ala bukan dia tak buat berdosa atas Allah Ta'ala, tak buat sesuatu, tak ada dosa atas dia. Satu, wajib pada Allah Ta'ala adalah wajib akli, bukan wajib syar'i. Sekali lalu sebut apa makna wajib akli. Wajib akli dengan mana? Mesti, tak dapat tidak, dan lawan dia, opposite makna dia bukan haram, tapi opposite makna dia adalah mustahil. Itu yang dia sebut di atas kaedah itu. Wajib pada dengan makna wajib bagi, seperti dikatakan wajib bagi Allah Ta'ala. Baik, bermula. Jadi hukum akal ni ada berapa kalau nak bincang? Kalau hukum syarak itu ada 5. Sekali lalu kita ada sebut wajib akal ni, tadi hukum akal ni terbagi ia atas 3 bahagi. Hukum akal atas 3 bahagi. Kita baca dulu sekali lalu dan tengok apa pembahasan yang kita nak ambil, yang telah sedia disebut oleh ulama. Baik, hukum akal atas bahasa ada 3. Kita sebut, baca dulu insyaAllah. Pertamanya dipanggil wajib. Maknanya, maksud makna ni ialah definisi dan takrif. Barang yang tiada terima oleh akal akan tiada. Maksudnya akal tak boleh kata tidak, akal mesti kata ya. Akal mesti kata ya.
Akal tak boleh kata tidak sama sekali. Itulah maksud wajib akli. Yang lawan dia nanti mustahil. Bahasa orang putih kata apa? Impossible. Jadi kalau gitu wajib apa? Exactly. Itu kan? Supposed to. Surely like that. Itu kan? Tuan-tuan tak faham, dengar, share lah bahasa Inggeris saya pun kerti juga. Tapi taklah nak tepat sangat tu. Saya punya SPM Inggeris masih SPM je kan. Kalau orang lebih SPM lagi, bahasa dia lebih canggih pada bahasa saya lah. Tapi kalau tuan-tuan diam itu, maksudnya saya pandai lagi pada tuan-tuan lah bahasa Inggeris kalau itu. Sebut bila lawak-lawak gitu kan. Pasal bila impossible tu, kan impossible maksudnya mustahil kan. Macam mana pun kena dalam TV ada Mission Impossible. Cuma yang tu impossible bukan impossible akal. Itu impossible adat. Kan ada mission macam ni pelik. Memang orang tak boleh buat macam mission ni. Tapi geng-geng Mission Impossible ni boleh buat. Pelik tu. Sukses pula tu. Macam mana boleh sukses? Pasal dia impossible pada adat dan kebiasaan, tapi nisbah nak berlaku masih harus. Tu yang dia panggil Mission Impossible. Jadi impossible tu bukan impossible akal, tapi impossible tu adalah impossible adat. Jadi faham tu apa? Ada satu lagi hukum atabah ulama. Dulu kita bicara hukum syarak, kita bicara ni hukum akal, insya-Allah. Dan faham tu ada satu lagi hukum yang namanya hukum adat. Memang tiga hukum ni lah tiga benda yang selalunya dibahas oleh ulama supaya kita boleh cam elok-elok, mengenal pasti. Pasal bila bicara bab ketuhanan, pastikan kita bila nak bahas bab ketuhanan ni, nak proses dia, kita tak proses dengan hukum syarak, wajib, sunat, haram, makruh, harus, tak hukum tu. Pasal bukan masalah berdosa tak berdosa, dan tak jadikan kayu ukur dia, mengukur dia dengan hukum adat, tapi ukuran dia ialah dengan hukum akal. Tu yang bila hukum akal apa maksudnya? Benda yang mesti. Yang akal tak boleh kata tidak, akal mesti kata ya. Yang opposite makna dia, bahasa lain lawan dia adalah dengan mana? Mustahil. Tu yang bunyi bahasa Arab, bahasa Inggeris tu impossible. Kalau bahasa Arab memang wajib di sini bukan lawannya haram, tapi wajib di sini dengan lawannya adalah mustahil. Cuma istilah hukum akal dan hukum adat dia sama dari segi pembahagian dan hukum. Hukum adat pun dia ada wajib, mustahil, harus. Hukum akal pun ada wajib, mustahil, harus. Kita sebut pi sambil lalu untuk faham ketiga-tiga hukum ni. Cuma hukum adat ni apa? Hukum adat nak kata wajib atau mustahil tu, dia adalah sesuatu yang hakim nak menghukum dia berdasarkan proses pengulangan dan kekerapan berjumpa dan juga berulang perkara tu. Bila buat akan jadi begitu. Hujan turun, kena kapet, basah. Cucuh bubur petrol, cucuh menyala. Betul? Cucuh bubur petrol, cucuh menyala. Betul? Wajib tak menyala? Wajib adat. Wajib adat, bukan wajib akal. Pasal ada ketika nanti bila cucuh-cucuh petrol, walaupun petrol tak menyala, boleh jadi tak macam tu? Harus terjadi pada hukum akal. Maksudnya akal menerima keberangkalian untuk petrol walaupun cucuh api tak menyala. Khasnya apabila ada gangguan-gangguan, misalnya kapet jurui petrol, lepas tu jurui sabun ataupun air, cucuh menyala. Kata menyala, wajib menyala, ni tak menyala. Dah ada air, pandai pula. Yang ni kata adat. Bila adat, dia boleh menyalahi adat, dan untuk berlaku dia mesti proses bersabab, dan dia boleh berlaku di sebalik. Boleh berlaku di sebalik. Jadi nak tahu, nak beza antara hukum adat dengan hukum akal, tuan. Hukum adat bahasa dia wajib juga, dia mesti juga. Cuma mesti dia boleh berlaku di sebalik. Maksudnya kalau kata makan banyak, kenyang tak? Oh ya, dah makan banyak takkan tak kenyang, makan sikit pun kena kenyang. Makan banyak wajib kenyang. Kadang-kadang makan banyak pun tak kenyang juga.
Jadi makan kenyang bukan wajib akal, dia wajib adat. Pasal apa? Biasanya memang makan banyak kenyang. Jatuh kapal terbang 30,000 kaki, tak pakai payung terjun lah, macam hancur, bersepai tu pun bersepai macam kaca jatuh ke batu pejai tu, kaca pun bukan Akopal dan Akorok. KIG Malaysia tak faham sudah saya sebut benda tu. Saya kata adatnya, tambah pula jatuh 30,000 kaki, jatuh atas batu pejal besi, jatuh atas besi macam pecah, jatuh atas air apa pecah. Saya nak sebut apa ni? Hukum adat. Tapi boleh tak jadi tak pecah? Hukum apa tu kalau gitu? Jatuh 30,000 kaki tak pecah, tu hukum adat, bukan hukum akal. Hukum akal ni dia ialah satu keputusan. Kalau atas kata wajib, mesti, lawan dia nanti mustahil. Yang mesti itu tidak akan boleh berlaku di sebaliknya. Allah ada, boleh tak Allah kita andaikan tak ada benda dia? Gila, bubuh gila terus. Makan nasi kenyang je tak? Makan nasi tak kenyang, gila ke? Gila ke? Tak gila, engkau yang gila. Pasal kau tak tahu nak pergi hukum. Maksudnya benda tu harus berlaku. Boleh faham? Jadi gila ni kes apa? Gila, kes menyalahi akal, bukan menyalahi adat. Menyalahi adat bukan gila. Contoh Nabi Musa, tongkat dia boleh jadi bola je. Gila ke? Nabi Muhammad ummi, tak boleh membaca dan boleh turun ayat Quran, ya ahli sastra, tak boleh lawan dia. Gila ke? Tapi ada tak orang tuduh dia gila? Pasal apa? Tak reti kenal hukum adat dan hukum akal. Kalau ada orang kena hukum akal macam mana? Kau tengok tu, orang tak pernah membaca dan menulis, tak pernah belajar baca menulis, sekali dia lontar ayat Quran tercengang habis semua penyanyi-penyanyi Arab yang pakar-pakar dalam ilmu sastra. Engkau nak kata apa lagi kat dia? Takkan nak kata dia tukang sihir, takkan nak kata dia gila. Engkau lah gila. Mengakulah dia Rasulullah, dia pun kata dia Rasulullah, dan dia kata kalam ni bukan kalam dia. Memanglah kalau kalam dia mesti orang boleh lawan. Ni tak boleh lawan lah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hukum akal lah. Satu orang berakal semua beriman dengan Rasulullah. Yang tak beriman ada tak? Pasal apa tuan-tuan tolong jawab? Tak ada akal. Pasal apa tak ada akal? Dia tak boleh berfikir dengan waras. Dia nak cari pasal ni apa Muhammad ni. Nak cari pangkat apa? Gila betina apa? Cari harta apa? Test tengok. Bagi perempuan, ambil tak? Bagi harta, ambil tak? Bagi pangkat, ambil tak? Gila apa ni? Engkau lah kata dia gila. Sebenarnya dia bukan gila, engkau yang gila. Engkau tak faham realiti dia. Pasal apa tu? Nak cerita hukum akal lah tu. Kalau orang berakal orang kata dia, tengok, kau kata dia dakwa, kata bawa agama baru, kata Tuhan dia Allah, Jibril datang, kau kata dia gila, nak pangkat lah apa-apa, kau bagi dia pangkat dia tak nak, kau bagi perempuan dia tak nak, kau bagi duit dia tak nak. Siapa yang gila? Kau lah gila. Betul tengok dia buat apa? Dia buat kerja apa? Dia ajar semua orang yang berjumpa dia supaya jadi hamba Allah Ta'ala, mengaku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa tujuan dia? Dia bukan nak pangkat, dia bukan nak tahta, dia bukan nak kebesaran, tapi apa? Dia semakin diajar, dia makin menunjukkan sifat kehambaan dia pada Allah Ta'ala. Aku ni hamba Allah Ta'ala, aku nak ajar kamu pada yang betul. Dunia ni tempat berjuduk tanam ke akhirat. Kamu nak selamat, katalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuhan sebenar ialah Allah, walaupun kamu tak nampak. Aku nak ajar dan nampakkan kepada kamu siapa Allah Ta'ala ni. Mari aku ajar. Tu yang kita diajar ilmu akal ni. Macam mana ulama pimpin kita kenal hukum akal dengan mukjizat Allah Ta'ala bagi. Cuma kat kita ni tak ada mukjizat dah lah. Tapi benda yang boleh menyebabkan manusia kenal tak kenal mukjizat ialah akal. Satu ulama kita sebelum nak bagi kenal dengan Allah Ta'ala, dia kenalkan kita hukum akal dulu. Macam mana Rasul-Rasul, untuk orang boleh menerima Rasul, Allah Ta'ala bagi berakai dulu. Kat mana berakai dia? Mukjizat ialah benda-benda yang berakalnya. Satu, bila nak kenal Allah Ta'ala mesti berakai dulu. Tak mana berakai? Allah walaupun tak nampak, tapi bila kita diajar dengan pimpinan akal, kita akan nampak Allah Ta'ala lah segala-galanya.
yang kita yakin pada Allah Ta'ala lebih daripada makhluk yang kita duk nampak. Apa alat dia? Akal. Alat dia ialah akal. Satu, akal mahal lah. Kalau saya sebut misal, kita hidup lah. Tuan-tuan pernah tengok Allah Ta'ala? Allah Ta'ala hidup lah. Macam mana tuan-tuan boleh tahu Allah Ta'ala hidup? Tuan-tuan tengok tak pernah? Gunakan akal tuan-tuan. Yang tu yang ulama ajar tu. Dan dia ajar tu sampai kita boleh guna akal kita untuk kita susun. Walaupun kadang kita baru belajar bab wujud, tapi kita boleh susun satu. Walaupun tak pernah diajar satu persatu, satu je diajar. Kalau kita berakal, kita boleh susun satu sampai selesai apa yang sepatutnya pada Allah Ta'ala, apa yang tak sepatutnya pada dia. No, kita hidup betul tak? Allah Ta'ala hidup tak hidup? Takkan nak kata dia mati. Kenapa? Kalau kita hidup, takkan dia mati. Takkan dia hidupkan kita hidup, dia mati. Ada akal tak tu? Boleh tak kita hidup tapi dia kena hidup, kena mati? Tak, yang hidup tu mati kita. Bila kita hidup dan mati, dan dulu kita mati dan akan mati, mestilah ada yang menghidup dan mematikan kita. Betul tak? Dan yang menghidupkan kita, dia boleh menghidup dan dia boleh mematikan. Dan dia sendiri yang menghidup dan mematikan kita tu, mestilah dia hidup. Dan hidup dia hidup macam mana? Tentulah hidup dia bukan macam hidup kita, yang hidup dengan boleh dimatikan dan dihidupkan. Mestilah hidup dia yang macam mana? Hidup dia yang memang hidup, yang memang sedia hidup dan memang kekal abadi hidup selama-lamanya, yang tidak akan mati sampai bila-bila. Hidup yang kidam dan hidup yang baqa. Itu suluhan tauhid. Memang Allah Ta'ala hidup tak? Hidup. Allah Ta'ala ada tak? Ada. Ada apa? Ada zat dia dan ada sifat hayat dia. Bila ada sifat hayat dia, hayat macam mana? Hayat yang baqa, hayat yang kidam dan hayat yang baqa. Serupa tak hayat dia dengan kita? Lain. Hayat dia ialah hayat yang memang dengan itu dia hidup. Hayat kita ialah yang bagi nampak kita macam kita hidup. Sebenarnya dengan limpah kurnia dia menyebabkan kita hidup. Dibubuh roh kita hidup. Sebenarnya mati tak kita? Tak, pasal apa? Asal daripada mati dan akan mati. Pasal apa duk hidup ni? Sedarkan hidup ni dia yang bagi kita hidup. Kalau kita boleh faham tauhid tu dan tengok kita hidup, kita akan yakin bahawasanya sentiasa kita sedar dan fresh dalam hati kita, aku hidup ni Allah yang menghidupkan aku, yang dialah yang hidup, yang dengan hidup dia menghidupkan aku, yang aku kalau dia tak hidupkan, aku adalah mayat. Jelas tak gua kalau kalau kita latih betul-betul ulang hak tu, duk ingat Allah semata-mata, macam mana? Kita akan gila ke Allah Ta'ala. Pasal apa? Pasal kita akan jatuh hati kat dia, jatuh cinta kat dia. Pasal apa? Pasal kita memang yakin dia lah yang bagi kita hidup. Tiada hidup melainkan dia lah yang bagi kita hidup. Satu, kalau tak ada makan, macam mana? Risau tak? Takut tak? Takut. Kalau kita takut pasal apa? Pasal kita takut, pasal kita duk sangka yang menghidupkan kita ialah makanan. Tapi kalau kita yakin yang menghidupkan kita Allah Ta'ala, macam mana? Tambah pula rezeki, dia jamin tak bagi? Aku takkan mati dengan sebab tak makan. Pasal aku mati bukan mati dengan sebab tak makan. Aku tak mati pasal ajal dah sampai, satu aku mati. Berpatang mati sebelum ajal. Aku takkan mati dengan sebab tak makan. Mati aku ialah sebab ajal, bukan mati dengan sebab tak makan. Yang menghidupkan aku ialah bukan makanan, bukan minuman. Yang menghidupkan aku ialah Allah. Apa takut aku tak ada makan? Satu, Dajjal esok datang, syarat engkau nak dapat makanan mesti sembah aku. Kita ada tauhid, tak ada tauhid? Sini kalau puak-puak model lah ni dia ajar tauhid macam mana? Bila Dajjal kata engkau nak makanan, kau mesti sembah aku. Tak tahu tak ustaz model lah ni jawab apa? Darurat. Ngaku je lah Dajjal tu Tuhan. Depan dia sujud, dapat makanan, belah lah. Kita bukan sujud kat dia betul-betul, kita main-main aja, janji dapat makan. Dia ajar apa? Ajar apa dia makanan, nak ajar darurat. Jangan kata masa Dajjal apa. Sekarang ni pun dia dah ajar kat kita macam-macam darurat. Riba boleh ambil, tak apa, darurat. Boleh ambil ini loan macam ni, darurat. Belum Dajjal lagi, ada Dajjal esok macam mana? Berlutut ustaz-ustaz ni depan Dajjal esok. Pasal apa? Darurat. Kau dah nak makan apa kita?
Tambah pula Dajjal bagi haram lah. Kalau gitu kau nak makan banyak-banyak lagi, kau cari mana-mana yang ustaz yang tak macam kau ni. Dia cari lah, nama kita pun masuk lah senarai esok. Kau nak makan kalau kau kena sujud kat aku. Kita ada tauhid kalau macam mana? Taubat, aku tak sujud dengan kau. Memang clear Dajjal punya. Takkan aku tak kenal, mata pun satu, takkan tak kenal. Aku takkan sujud dengan kau, mati pun matilah. Kalau gitu engkau takkan ada makanan habuan dengan kau. Takut apa aku dengan makanan? Yang mengenyangkan aku Allah. Baik aku nak tengok kau punya Tuhan kau yang boleh bagi kau kenyang terus mana. Jangan tak tahu kan, tu cubaan-cubaan akhir zaman. Saja saya cerita suasana. Tahan tak tahan dah kita. Katalah kita lapar sekali pun macam biar dia lapar. Mati sambil nak ambil makanan ni, no sweat, no sweat, no sweat. Apa macam tu kan? Tak pasai lah, tak payon lah tuan-tuan. Tak ada hal lah, takut takkan mati sambil nak makan nak sujud kat kau Dajjal dah. Kan bila biar Rabah kena seksa tak? Kalau kau nak lepas kena seksa ni, senangnya kau kata Tuhan kau ialah Hubal ni. Nama Tuhan berhala dia kan? Hubal, antara nama dia macam-macam nama lah. Kau sebut Hubal, aku lepas kau. Sikit aja kau sebut. Bila bertukar lah akidah dia. Macam itulah kita nak akidah kita. Ahad, Ahad. Kau seksa aku, kau campak aku dalam padang pasir, kau ikat aku ambil batu kau tindih yang bagi mati aku ni bukan kau, Allah. Ahad, Ahad. Lagi seksa macam mana? Lagi kuat dia sebut Ahad, Ahad. Allah lah tuan satu. Ada dia rayu, tolonglah janganlah seksa aku. Ada? Tak ada pas lagi kau usik lagi di galang. Saya ngaji tutup guru semua macam bara api. Inilah. Padam kan? Kita lilin tuan-tuan, kita lilin. Habis. Inilah iman kita, iman lilin. Dia orang iman apa? Bara api. Lagi tiup. Ribut lagi, lagi ribut, lagi cerah, lagi menyala, lagi marah, lagi terang. Topan, lagi terang. Pasal apa? Iman yang bila diusik, dia sentuh, makin kuat dengan Allah Ta'ala. Kita macam mana? Tak usik lagi pun, hujan saja. Habis. Berapa ramai tak tahu. Kena dengan Dajjal ke apa ni? Tak ada Dajjal lagi tuan-tuan, baru hujan. Hujan ni Dajjal ke? Rahmat weh. Kena rahmat pun dia takut. Alah basah sikit saja. Cik saja main-main gitu. Apa saya nak cerita tuan-tuan? Tak cerita tauhid. Hukum akal ni bila kita kenal betul-betul macam mana? Mantap lah. Tu ulama ajar kita dan suruh kita dengan hukum akal ni. Baik, satu awal-awal dia nak ajar pada kita, dia nak bagi kita kenal pasti betul-betul kayu ukur untuk mengenal hukum akal ni. Baik, asal kita dah bercakap ni bab wajib. Jadi wajib dengan mana apa? Dia makna mesti. Yang akal ni tak boleh nak kata tak ada. Akal mesti kata ada, dan dia takkan boleh berlaku di sebalik. Wajib ke orang Ta'ala ada? Boleh tak kita ada tapi yang menjadikan kita tak ada? Yang kita ni tiba-tiba ada, tanpa ada yang mengada, boleh? Tapi ada orang bodoh kata macam tu tahu. Siapa orang bodoh ni? Atheist, free thinker, orang yang berpahaman nature. Macam mana boleh jadi hujan? Naturally happen like this. Nature create like this. Macam mana boleh jadi hujan untuk masuk dalam tanah, pokok tumbuh, betul berlaku kena matahari, pemeluapan naik balik jadi awan, turun balik, ada satu gitaran untuk air proses bersih, tak bersih apa sebagainya, naik balik sebagai air bersih, turun balik terpetakung bersih, orang pakai masuk tanah, naik air bersih balik. Nature buat ni. Siapa buat nature? Kalau ada orang cakap macam itulah soal dia balik, siapa buat nature? Takkan nature buat nature? Takkan nature create itself? Mesti somebody create that. Who is it? InsyaAllah. Kalau ada soalan lagi, siapa create Allah? Allah, He is the creator. He is not be create. If He is be create, so He is not the creator, and He is not the originator. Sorry, I'm talking in English.
Kalau dia pencipta, kalau dia pun dicipta, dia bukan pencipta, dan dia bukan yang mencipta dengan asal-asal penciptaan. Dialah yang mencipta. Bila dia dicipta, berarti dia pun makhluk serupa kita. Betul macam mana? Siapa cipta? Allah. Subhanallah. Tak mungkin dia akan ada pencipta mencipta dia. Betul macam mana dia ada? Itu yang kita belajar. Dia Tuhan yang kidam. Sedia. Sedia maksudnya macam mana? Memang ada, bukan daripada tiada kepada ada. Tuhan yang memang sedia. Sedia macam mana? Itu yang bahasa disebut yang kidam, yang azali. Tak puas hati ke? Nanti sampai bab dia jumpa. Kelahi betul-betul. Sampai jelas dengan akal kita, memang Allah Ta'ala mesti sedia. Dan sedia dia sedia macam mana? Sedia dengan segala kesempurnaan. Bukan sedia yang berdikit-dikit makin lama sempurna. Tidak. Bahkan sebelum dia cipta makhluk, dia memang dah sempurna, walaupun sebelum makhluk ada. Dan sempurna dia itu dengan zat dia, dengan sifat dia, dengan af'al dia dan asma' dia. Semua sempurna. Dan kehendak dia lah dia nak jadikan alam, baru dia jadi alam. Jadi alam yang baru jadi. Allah macam mana? Sedia dia. Itu akidah yang kita kena pegang. Dan ada dia sedia tu macam mana? Sempurna. Yang sekarang ni dengan dulu macam mana? Macam mana dia dulu, macam itulah sekarang. Macam mana sekarang, macam itulah dulu. Tidak ada apa-apa perubahan berlaku pada Allah SWT, walaupun sedikit. Subhanallah. Yang berubah kita. Allah tidak berubah sama sekali. Itu pun adalah beberapa hukum akal. Yang akal tidak akan kata tidak. Akal akan kata ya, Allah Ta'ala sedia dan dia sempurna dan dia tak akan berubah. Akal akan kata ya. Akal tidak akan kata tidak sama sekali. Siapa kata tidak, macam mana? Memang bengong gila ni. Bukan saja bengong, gila ni. Pasal apa? Dia boleh memungkinkan perkara menyentuh dalam bab Tuhan. Kata Tuhan sempurna, 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 tapi tak sempurna. Sempurna tapi tak sempurna. Gila apa ni? Kau faham apa ni? Satu mesti disuluh dengan akal, dengan waras. Macam mana pun tuan-tuan, dia mesti ikut pengajian dengan betul. Apa yang dimasukkan hukum akal tu dengan tepat. Zaman sekarang hukum adat dia kata hukum akal. Hukum munasabah akal tu, munasabah adat tu, dia kata tak masuk akal. Macam-macam lah. Ada isu macam tu, saya nak sebut nanti panjang kan. Sekali lalu kita nak bagi lepas juga hari ni ketiga-tiga hukum akal ni. Baik. Contoh macam mana kata hukum akal ni, seperti zat Allah Ta'ala. Maksud zat Allah Ta'ala ni apa? Diri. Pasal bila sebut Allah, atas istilah ulama, Allah ni nama dia. Kaedah bahasa Arab dia ada istilah macam ni. Dia panggil Allah ni isim. Bila isim mestilah menunjuk kepada musamma. Yang ni pun istilah-istilah bahasa ilmu kan. Macam kita sebut apa? Allah. Tulis ni Allah. Ni Allah ke? Tak, ini frame yang tulis Allah. Kalau Allah pun, Allah tu apa? Allah tu nama dia. Jadi Allah ni apa? Zat yang bernama Allah tu, itulah dia. Macam mana pun atas istilah kita pakai, bila sebut nama kita faham nama ni ialah zat dia. Dan jangan tak tahu sebenarnya itu ialah nama. Yang dinamakan itulah dipanggil zat. Itu istilah ulama tauhid menggunakan istilah zat Allah. Kenapa guna zat Allah pula? Pasal nak menunjukkan bila sebut Allah ni ialah nama dia, diri dia adalah zat dia. Boleh? Tentu bila zat dia tu istilah, ada zat, ada sifat. Allah nama, ada asma. Yang tu kot istilah sikit. Macam kalau saya lah, orang panggil nama Ahmad. Abu Ahmad. Saya Ahmad. Saya adalah jasad yang diberi nama Ahmad. Ahmad apa? Nama saya. Nama saya. Jadi Ahmad tu apa sebenarnya? Tuan punya nama. Itulah Ahmad. Sikit bahasa. Dia cuma kat makhluk istilahnya Tuan punya nama ni dipanggil jasad dan jisim. Dalam istilah ilmu tauhid, Allah tak diistilahkan jasad dan jisim pada dia. Atau istilahnya Allah tu nama dia, musamma dia ialah zat dia. Jadi diri Allah.
atau istilah ilmu tauhid dia panggil zat Allah. Jadi bila kata Allah Ta'ala ni dia wajib ada apa? Ada zat Allah Ta'ala. Saya nak syarah zat tu je. Dan jangan tuan-tuan faham zat ni macam mana tuan-tuan ngaji sains pula. Zat karbohidrat, zat protein, vitamin C, itu istilah sains. Ni zatun dengan mana bahasa Arab. Zat dengan mana? Diri Allah. Baik, jadi zat Allah maksudnya diri Allah ada tak? Ada. Nama dia apa? Antara nama dia dan nama ni nama zat dia apa? Allah. Dia sebut Ar-Rahman. Itu dipanggil nama sifat dia. Macam mana pun saya nak sebut nama dan istilah Arab dia panggil isim dan musamma. Kalau bahasa Inggeris dia panggil apa? Names and Tuan punya names. Bahasa Inggeris panggil apa? Kok saya nak share dengan tuan, saya tak pernah tanya orang pun. Ni apa? What is your name? This is your name. Then person yang bubuh name tu panggil apa? Name by, name of, name at, name in. Tak tahu kita tak? Diam je lah. Tak pandai bahasa Inggeris, nak reka buat malu ke orang je. Macam mana pun boleh betul-betul faham bahasa cakap pun. Jadi Allah apa? Nama dia. Bila nama dia, diri dia dipanggil Zatullah. Zaman sekarang tuan-tuan, kalau ustaz-ustaz model lah ni tambah tak pernah belajar istilah-istilahnya ni, bahasnya ni boleh pening. Apa tu bahas orang Ta'ala isim lah, isim Allah lah. Nama dengan tuan nama pun kau tak kenal. Apalah. Yang tu orang macam ni bila bahas ilmu ni tak pandai kan? Kalau saya buat misal, saya benda macam ni kadang ngaji masa saya zaman budak-budak dulu, zaman bodoh-bodoh dok ngaji alik batal lah. Ingat tu ba, huruf ba ke ba ba punya ba lah, kita ambil huruf lain. Jim dengan ja. Huruf jim ke huruf ja? Huruf jim bukan huruf ja. Tengok pandai kan. Pandai apa? Nak create, nak ibu istilah apa ni? Kalau orang tengok seekor kucing lalu, kalau budak-budak lah dia akan jawab apa, dan orang tua jawab lain tau. Orang kata tu apa tu? Budak-budak jawab apa? Miau. Kita jawab apa? Kucing. Lagi spesifik kata apa? Comel. Memanglah cat tu kucing lah, cuma another language. Apa beza cat dengan comel? Comel nama khas, cat nama am. Miau bunyi dia. Dengan budak-budak boleh lah. Tu apa? Miau. Miau ke tu? Miau tu bunyi dia. Saya tanya jim dengan ja tadi kan, ni huruf apa? Takkan huruf ja. Ja tu bunyi ketika dia bagi atas. Ni huruf apa? Jim. Mana jim? Di huruf tu lah, bukan jim tu jim. Jim tu nama dia. Mana jim? Yang tulis tu lah. Bukan jim tu ialah jim. Jim tu nama dia. Ja tu bunyi dia. Pandai kan? Allah tu nama zat dia. Boleh? Ulama dulu perinci bahas satu. Bila faham tak ada masalah bahas. Lama-lama ni kan buat penat akal kata dia. Penat tak penat pun sagi main tempat-tempat tertentu. Bila ada bahas-bahas macam ni, sakit kepala kau. Tengok Raja Quran mudah saya nak sebut pasal dia ada bahas. Memang bahas pun dalam Quran, bahasa tafsir juga. Quran kata apa? Sabbihisma rabbikal a'la. Ada? Sabbihisma rabbikal ke? Sabbihisma rabbihil a'la. Rabbika. Sabbih, bertasbihlah kamu. Maksudnya sucikanlah oleh kamu. Nak sucikan siapa? Kalau translation tu macam mana? Sabbihis
Isma rabbikal a'la. Apa ni isma rabbika? Nama Tuhan kau yang maha tinggi. Nak bersihkan nama dia ke nak bersihkan diri dia? Ayat perintah tu sekali lalu tengok apa? Suruh bersihkan nama Allah ke apa suruh bersihkan diri Allah daripada perkara yang tak layak? Yang nama Allah Ta'ala nama yang tinggi ya, mulia je kan? Bersihkan nama dia yang maha tinggi ke bersihkan zat dia yang maha tinggi? Mana tahu bersihkan zat? Yang ni lah dipanggil dalam bahasa Arab itlaqil ismi wa iradatil zat. Sebut nama tapi sebenarnya nak maksud dia adalah zat. Dia cikgu lah, saya kata bersihkan nama cikgu. Bersihkan nama cikgu ke bersihkan diri dia? Tapi diri dia bernama tu, jadi masuk bersih nama, bersihkan diri dia. Takat bersih nama, maksud bersih nama tu bersihkan diri, betul tak? Jaga nama baik. Jaga nama baik tu maksud apa? Jaga tuan nama tu, betul? Jaga nama baik Perdana Menteri kita tau. Nama dia saja jaga ke? Jaga apa? Jaga diri dia. Maksud jaga nama tu jaga diri. Sabbihisma rabbikal a'la. Allah Ta'ala suruh kita bersihkan daripada perkara tak layak ni. Bersihkan nama dia saja ke bersihkan zat dia? Bila sebut nama, zat dia kena bersih tak? Sebenarnya nak dibersihkan siapa? Zat dia. Bila nama dia pun kena bersih, zat dia semestinya dibersihkan daripada perkara tak layak. Itu yang subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Allah Ta'ala yang Tuhan maha mulia daripada apa perkara yang orang kafir menyifatkan perkara yang tak layak pada Allah Ta'ala. Bukan saja nama dia tak layak, zat dia pun perkara tu tak layak. Boleh saya faham? Boleh faham? Kenapa saya nak bahas macam tu? Pasal ada bahas dalam tafsir, antaranya bahas zat dan sifat, yang bila sebut sifat ataupun nama, maksud nama dan sifat tu adalah zat dia. Kita berserah diri pada Allah, berserah pada nama dia ke berserah pada zat dia? Zat dia. Tapi bila sebut nama, maksud dia berserah pada zat dia, pada diri dia. Bukan berserah pada nama semata-mata. Pasal Allah Ta'ala bukan nama semata-mata, bukan sifat semata-mata. Yang bila dia ada nama, dia ada sifat, tentulah ada pada dia zat. Boleh faham? Satu atas kita bahas, bila Allah Ta'ala ada apa? Ada zat dia. Bila ada zat dia, ada sifat dia. Bila ada sifat dia, tentu ada perbuatan dia. Bila dia buat, ada apa? Ada asar dia, ada kesan perbuatan dia. Kita ni semua ni panggil asarullah. Sikit saja sebut istilah itu. Bila kita ni ialah kesan perbuatan dia, tentulah ada perbuatan dia, ada afalullah. Bila ada perbuatan dia, perbuatan mesti hasil daripada sifat dia. Dan bila ada sifat dia, tentulah ada zat dia. Betul tak cara berfikir kita? Siapa ajar ni? Ulama ajar kita dengan kaedah metodologi berfikir yang betul. Tengok air, ada botol lah. Ni kesan kilang, ada perbuatan kilang, ada pemilik kilang. Pemilik kilang ada sifat kilang. Ada tak pemilik sifat kilang tu, dia punya sifat dia tu, tuan zat dia tu, batang tubuh dia ada tak? Tuan-tuan tengok botol dia tu, tuan boleh nampak tuan dia. Cuma kedai tak kedai lah. Siapa? Kau sedang berhad, entah, tak ambil peduli. Tapi faham tak? Ada tuan dia, owner dia. Mesti apa? Ni asar dia. Mestilah ada perbuatan dia, mestilah ada sifat dia, mestilah ada zat dia. Kita ni asarullah. Bila kita ada ni asar dia, dia yang buat kita, tentulah ada perbuatan dia, tentulah ada sifat dia, kuasa sempurna, segala sifat kesempurnaan pada dia. Ada tak zat dia? Bila ada kita, istilahnya ada asar dia, ada afal dia, ada sifat dia, ada zat dia. Cantik tak ulama kita ajar macam mana nak kenal Allah Ta'ala? Tengok makhluk boleh sampai tak dengan Allah Ta'ala? Boleh sampai. Macam mana kita tengok botol, boleh tahu tuan yang keluarkan botol ni. Macam mana kita tengok kereta, boleh kenal owner kita. Tengok rumah, boleh tahu owner rumah.
Takkan kita tengok alam tak kenal owner alam. Tauhid tak tu? Tauhid tak tu? Dan kita nak diajar mana? Hatulah pasal yang tu kuat akal, yang memang Allah Ta'ala kita tak nampak. Kalau tak diajar, tak disuruh, memang susah nak dapat di sana. Takkan botol tengok kilang botol, tuan punya kilang, sifat tuan punya kilang dan tuan punya kilang, tu mudah kita faham. Tapi nak faham tuan punya alam susah. Betul tak? Pasal apa? Tak pernah ambil peduli, tak pernah orang ajar, tak pernah orang asuh. Kita pun tak pernah ambil pot. Satu, kita tak kenal Allah Ta'ala, kenal makhluk lagi. Dan sebenarnya pun tak kenal pun. Kenal pun kenal kat kita je, terhenti takat kita, tak pergi ke Allah Ta'ala. Sepatutnya bila dah kenal makhluk, kenal kita, mesti kenal Khalik kita. Pasal tak sempurna kenal kita kalau kita kenal kita, melainkan kenal kita kena kenal siapa yang menjadi yang kita, baru betul kenal diri kita. Kalau tak, kita tak kenal namanya. Istilahnya masih buta. Pasal apa? Kita tak kenal owner. Macam kita duduk surau, masuk ikut suka hati kita je. Macam masalah tak? Masalah. Kalau boleh tahu fungsi, kenal owner, kenal setiausaha, kenal siapa tu imam, siapa Bilal, bagus sempurna. Kita duduk sini, betul tak? Tambah surau tak mari. Macam majlis ilmu tak pernah kenal bab tauhid. Yang kata nak kenal bab tauhid, majlis ilmu bab tauhid pun tak pernah hadir. Macam mana nak kenal Allah Ta'ala? Sikit dengan bahasa gitu. Proses yang sama juga, kaedah berfikir dan metodologi dia. Baik. Macam mana pun apa saya dah sebut tu adalah tentang Allah Ta'ala, ada istilah zat dan sifat kesempurnaan dia. Dan sifat dia, sifat kesempurnaan dia tiada terhingga. Memang sifat kesempurnaan Allah Ta'ala tak terhingga lah. Banyak mana Allah Ta'ala sifat kesempurnaan dia? Nobody knows except He. Tiada siapa tahu melainkan dia. He is the only one who know Himself. Nobody know His. Nobody know Him except He. Betul ke? Masih kena tuan tak dulu ya. Tiada siapa yang kenal dia melainkan dia. Kita macam mana? Kita boleh kenal sekadar apa yang diajar kat kita untuk kita boleh mengenal. Tapi antara yang kita nak iktiraf, mesti ada pada dia segala sifat kesempurnaan. Boleh. Dan tiada boleh habis binasanya. Di atas pengakuan kita bicara bab wajib ni, Allah Ta'ala memang ada dia, maksudnya ada zat dia, ada sifat dia, dan sifat kesempurnaan dia tak terhingga, dan sifat kesempurnaan dia takkan habis. Dia kata, dia saja yang tahu berapa sifat kesempurnaan dia dengan sempurna. Dia tak nama yang kita biasa dengar, angka 99. Yang kita wajib belajar sekurang-kurang atas rumusan ahli ulama' ikut Abu Hasan Asy'ari Abu Mansur Maturidi, 13 atau 20. 13 ikut Hasan Abu Hasan Asy'ari, 20 Abu Mansur Maturidi. Itu yang sekurang-kurang kena belajar. Kalau tanya semua banyak mana? Sangat banyak, tak terhingga. Kalau kata kena belajar semua macam mana? Mana ada daya upaya kita untuk mengenal semua. Tapi insyaAllah dengan kita belajar sekadar yang disebut 13 mengikut Abu Hasan Asy'ari, sebenarnya hak tu pun dah cukup. Bahkan ulama' kita kadang-kadang ajar lebih ringkas pada tu. 7 je dia ajar kat kita, dah cukup untuk boleh kita sampai boleh kenal Allah Ta'ala, yang kita akan mengaku kita ialah hamba dia. Allah Ta'ala adalah sebenar-benar Khalik kita yang sempurna itu. Pasal ulama' bagi rumusan kat kita dengan rumusan yang cukup ringkas supaya kita mudah untuk sampai pada Allah Ta'ala. Istilahnya tak perlu orang kata bertukar lemuh, bersusah payah, pasal semua rumusan telah dibuat, kita tinggal nak ambil pakai. Istilahnya macam disediakan kita kapal terbang, naik sampai, tak payah fikir. Kalau macam kita nak pergi Mekah, naik kapal terbang ikut peraturan sampai, betul tak? Kalau kapal laut macam nak fikir macam-macam ni, ikut darat macam ulama' dah bagi jalan ringkas kat kita, apa dia? Ambil pakai je. Cuma dapatkan daripada orang yang pakar macam mana kalau nak cuba kapal terbang, nak urus naik kapal terbang, proses dia macam mana, apa ciri keselamatan kena ambil, ni, apa cara dia, tunjuk jalan, siap, sampai. Begitu juga jalan Allah Ta'ala ni, apa dia kaedah sifat 20, macam mana kisah Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi, yang tu atas 13 atau 20. Kalau Imam Ghazali 7, Syekh Abdul Qadir Jalani pun 7 je. Macam mana kaedah dia, disiplin dia, macam ni cara dia, peraturan dia macam ni, latihan dia macam ni, kau buat macam ni, insyaAllah sampai. Simple lah dia. Kalau baru nak tengok Quran hadis terhegeh-hegeh, berapa ayat Quran sebut tauhid, berapa hadis sebut tauhid, berapa tahun nak ngaji?
Sampai mati pun belum tentu nak kenal Allah Ta'ala lagi. Kita belajar ni boleh tak? Boleh. Sekali lalu saya sebut ni pun ada benda yang kita dah banyak kenal Allah Ta'ala, betul tak? Apa yang wajib pada dia, apa yang mustahil pada dia, apa yang tak layak pada dia, apa yang harus akal, hukum, adat. Banyak benda yang kita boleh kenal lah, walaupun dengan hanya satu majlis ilmu. InsyaAllah. Baik, nak berhabis juga pasal bila tergantung ni nanti dia macam jam sikit. Pasal nanti ke depan ni macam mengulang, rugi pula kita punya masa. Dalam main sebulan sekali, nak berhenti awal pun rugi juga pasal sebulan sekali kan. Orang lain biar main 3-4 kali untuk satu dah ngajar satu bab. Saya sekali lalu boleh lalu 3 bab. Tak apa macam tu, padan lah. Cuma orang kadang tak boleh nak tunggu lama tu kan. Pasal dia ikut adat. Selalunya ustaz kalau 9:30 ni aku dah dekat nak tidur lah. Kalau ustaz ni datang memang kena mujahadah sikit. Pukul 10 orang nak sembang isyak. Macam tu. Pukul 10:30 orang nak makan nasi. Tu pun berapa kali lain tak tahu dalam kelas tu. Saja lah si usip-usip macam tu kan. Pasal memang yang tu kan, pasal saya punya style antara guru saya mengaji, selagi dia tak sampai tempat yang dia nak ajar tu dekat mana, dia tak berhenti. Ada orang baca tengah jalan dia berhenti, betul tak? Sikit saya soal, tuan-tuan buat kereta berhenti tiba-tiba tengah jalan ni, macam bahaya tak? Mesti ada peraturan dia tak? Jadi siapa akan menentukan peraturan ni? Kalau JPJ lah. Ni sekarang siapa baca kitab? Saya. Siapa buat peraturan? Saya lah. Tuan-tuan kau boleh tentu tengok jam lah. Saya tahulah jam saya kau. Okey. Macam nak marah ni. Tak, bukan nak marah, nak tunjuk prinsip lah kan. Saya baca kitab, saya lah nak berhenti, bukan tuan-tuan nak berhenti. Tuan-tuan nak berhenti, tuan balik lah. Tapi lokomotif kepala kalau pergi Penang lah kan. Gerabak belakang nak cabut, cantik. Tinggal lah, nak tahu ke? Tak mau ikut. Sajalah menyambih tu, susik pergi gitu. Baik, yang keduanya adalah dipanggil yang mustahil. Dan mustahil inilah lawan hukum akal. Dia opposite daripada makna wajib. Maksudnya barang yang tiada terima oleh akal akan adanya. Dia terbalik daripada makna wajib lah. Kalau adal kalau kata wajib tu maksudnya mustahil kata tiada. Mustahil ni mustahil kata ada. Maksudnya nak kata ada tu tak boleh. Allah Ta'ala ada anak ke? Bukan dia kuasa ke buat anak untuk dia. Siapa kata kalau dia nak buat boleh juga, maksudnya kepala otak sivil. Kau tak kenal apa mustahil pada adat dan mustahil pada akal. Kalau macam kita hidup boleh tak dia bagi mati? Itu memang dalam kuasa dia. Tapi kalau dia satu, dia nak boleh tak dia buat Tuhan satu lagi macam dia? Kalau tuan-tuan membolehkan, maksudnya tuan-tuan tak faham apa mustahil tak mustahil pada akal. Yang ni yang bab tauhid tuan-tuan, kalau saya tengok ramalan ni lah, ustaz pun tak faham pun. Pasal ada ustaz-ustaz yang saya duk ngajar tauhid tuan-tuan. Dia tak apa, kalau Allah Ta'ala dia kendaki, kalau dia nak buat bagi anak, tak mustahil untuk dia nak buat anak pada dia. Cuma Allah Ta'ala kata dia tak ada anak, kita beriman je apa dia sebut. Boleh bingung. Ustaz ajar tauhid tu cakap macam tu kan. Tapi ustaz yang moden-moden ni lah. Allah Ta'ala memang tak ada isteri, tak ada anak. Dan kalau andai kata dia nak buat isteri seorang yang comel, selayak dengan dia, boleh tak? Ada ustaz kata boleh. Tuan bayang kan, ustaz tu kalau ikut kaedah ulama tauhid ni kata apa? Kafir etikad itu. Pasal kita wajib bersihkan perkara yang tak layak pada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala sendiri menafikan keadaan tu pada dia. Ada ustaz-ustaz bengong ni, dia kata apa? Layak pada Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala nak buat, apa masalahnya? Yang kalau kau anak isteri nampak juga mustahil. Satu perkara yang zaman ni banyak ustaz-ustaz ajar, terutama ustaz-ustaz yang Pak Wahab tu. Dia kata apa? Apa mustahil ni untuk Allah Ta'ala ada di aras? Kita tengok dia ajar. Baik. Dia kata apa? Apa mustahil ni untuk Allah Ta'ala ada di aras? Bila duduk aras yang layak dengan dia lah. Takkan dia nak duduk aras macam kita? Soalannya, layakkah dia duduk di aras? Macam mana tak layak ada anak, tak ada layak ada isteri, tak layak untuk buat Tuhan satu lagi, macam itulah tak layak dia ada di aras. Kena aras dia buat makhluk, aras makhluk Allah dia. Layakkah dia buat makhluk, dia ambil manfaat pada makhluk dia?
Walaupun dengan bahasa duduk di aras yang layak. Layakkah duduk di aras? Kalau gitu kata ginilah, Allah Ta'ala pun layak nak buat isteri, layak nak buat anak, layak untuk buat Tuhan satu lagi, memudahkan pengurusan dia. Kalau dia nak buat, apa salahnya? Boleh macam tu. Kafir tak ayat tu? Bengong tak ayat tu? Bengong apa nama dia ni? Bengong hukum akal dan bengong akidah yang diajar, yang disuluh, yang telah disebut oleh ulama, yang telah disepakati, dipersetujui semua oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, bahawasanya ini satu perkara yang mustahil, yang tak selayaknya pada Allah Ta'ala. Antaranya khusus saya sebut tu ke pahaman-pahaman Pak Wahab tu. Pak Wahab itikad dia tak apa mustahil yang Allah Ta'ala ada di aras. Allah yang kata dia ada di aras. Nampak? Dia ajar tauhid. Ayat Quran jelas mengatakan dia ada di aras. Nampak? Dia memungkinkan ada Allah Ta'ala tu dengan ayat Quran. Dan dia kata apa? Allah Ta'ala pun ada tangan. Dia kata dia ada tangan. Apa masalahnya? Jadi dia faham ayat Quran ni mentah-mentah, buta-buta, dengan hanya melihat beberapa ayat Quran yang mengikut kaedah yang dia nak faham macam tu, tanpa melihat ayat Quran lain. Ini yang saya kata tadi, ulama dah ajar kat kita dengan kaedah berfikir dengan betul. Kalau kau main hujah ayat Quran pun, kita akan sebut apa? Yang ni cara berfikir kau tak betul. Kenapa tak betul? Kalau dia datang ke ayat Quran pun, dia kata apa? Perkara ni tak layak pada Allah Ta'ala, mustahil Allah Ta'ala. Baik, kalau nak kelahi dia datang ayat Quran, kita macam mana? Kita lawan dia dengan ayat Quran juga lah. Kalau kau kata Allah Ta'ala ada di aras, ayat Quran juga kata innallaha ma'ana. Allah Ta'ala juga kata Allah Ta'ala bersama-sama dengan kita. Nak pakai mana? Bersama-sama ke ada di aras? Dua-dua keadaan adalah makna mustahil. Mana bersama-sama dengan mana ada duduk dekat, duduk sebelah, duduk dalam kita, mustahil makna macam tu. Dia mesti ada huraian dia. Takkan nak kata macam ni, Allah Ta'ala ada bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan kita yang layak dengan dia, tapi makna bersama-sama nanti tak. Jangan faham makna bodoh tu. Atas syarah ulama kata macam mana, dia ada makna bersama-sama tu yang perlu dilihat. Kalau atas aras tu bukan makna atas, makna tempat, mustahil. Macam mana makna bersama-sama dengan makna tempat, mustahil. Makna dia macam mana? Wallahu a'lam. Bersihkan daripada perkara tak layak. Sabbihi isma rabbikal a'la. Keperintah pun disuruh bersihkan nama dia, bersihkan diri dia. Yang kau mensabitkan perkara yang mustahil pada dia. Lepas tu ulama ajar kat kita, ilmu tauhid kita mantap tak? Satu. Walaupun kau main ayat Quran, kaedah dah diajar. Cuma memang ngaji sehari kadang-kadang tak cukup lah, tapi dia ajar cara berfikir kita dengan betul. Dah dilihat semua ayat Quran dan hadis. Ini kesimpulan dia. Allah Ta'ala mustahil dinisbahkan tempat pada dia. Kalau ada ayat Quran pun mesti bukan makna zahir ayat. Dia naklah dibersihkan dengan makna terjemahan, tapi mesti ada makna yang sepatutnya dipaham. Tanyalah pada ahli yang pakar untuk memaham maknanya, tapi jangan dipaham dengan terjemahan zahir. Itu yang disebut. Saya nak cerita apa ni? Nak cerita bahagian hukum akal yang kedua, itulah mengenai istilah mustahil pada Allah Ta'ala. Itu istilahnya. Contoh kata dia, seperti syarik bagi Allah Ta'ala. Istilah syarik ni sekutu. Allah Ta'ala ada yang sekutu dengan dia. Subhanallah. Tu kalau sekutu pun tak ada, yang dia ambil manfaat daripadanya ada tak? Tidak. Satu dia buat aras, dia duduk, boleh ke Allah Ta'ala macam tu? Subhanallah. Sekutu pun tak ada, tambah dia buat makhluk, dia ambil manfaat daripadanya. Kalau yang sama level dengan dia pun takkan ada yang low level yang dia ambil manfaat daripadanya. Subhanallah. Bagi berfikir cara betul. Dan ulama dah ajar kat kita satu persatu. Kalau kelahi yang Wahabi, dia kata apa tuan-tuan? Pakai hukum akal aja. Betul tak pakai hukum akal, nak pakai hukum kepala lutut kau? Saya marah saya guna bahasa gitu kan. Pasal dia pakai ayat Quran mentah-mentah, lontarkan dia beberapa ayat Quran untuk menunjukkan makna yang kau pakai itu bukan makna itu. Sikit lagi saya sebut ke Wahabi ni, kena sebut juga. Pasal Wahabi ni antara format dia tuan-tuan, apa saja Allah Ta'ala kata dalam Quran pakai je mentah-mentah. Wajib apa yang Allah Ta'ala sebut beriman mentah-mentah tu. Apa maksud mentah-mentah? Pakai je. Dia, kalau kaedah pasal dia nak kata Allah Ta'ala kata dia aras, salahkah saya nak kata Allah Ta'ala dia aras sedangkan Allah Ta'ala kata dia aras? Yang tisat, ayat Quran tu memang Ar-Rahman alal arsy istawa, tapi bukan maksud dia Allah Ta'ala di aras, bukan. Kau yang syarah macam tu.
ayat Quran macam ni, ada hadis Nabi SAW, dia sebut apa? Amir ruha kama ja'as. Kamu lalukan ayat Quran ni macam mana dia datang. Istilahnya apa? Lalu aja. Bukan suruh intikad ada di arah tidak. Innallaha ma'ana, nak campak mana? Allah Ta'ala qarib. Bahkan ada ayat Quran, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Lebih hampir, kata Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sangat hampir, bukan saja hampir, tapi lebih hampir pada kita. Tu nak buang mana ayat Quran tu? Aras jauh tak? Aras jauh, hampir. Tu nak ambil mana? Tak pening ke tu? Memang pening. Apa nak selesai dia? Tu ulama dah ajar kita dengan satu format yang betul. Apa saya nak sebut ialah, kalau ada popok Pak Wahab yang kata macam ni, tanya kat dia, ada ayat Quran bunyi macam ni, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah Ta'ala dan para malaikat berselawat atas Nabi. Kita berselawat tak? Nak ambil makna lafaz saja. Kita berselawat macam mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ayat Quran tu kata apa? Allah Ta'ala pun berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala tu Allah tak? Dia minta kat siapa pula? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad juga. Kenapa pula soal gitu? Kan dia pun berselawat atas Nabi. Maksudnya dia minta supaya Nabi Muhammad ni diberi rahmat. Dia minta kat siapa? Sedangkan dia lah Allah. Ya. Berdasarkan ayat Quran itu, Allah Ta'ala pun berselawat juga. Macam mana kita selawat, Allah Ta'ala pun berselawat. Mestilah bukan makna selawat, betul tak? Dia mesti ada makna. Kaedah dia apa? Mesti ada makna yang layak dengan Allah Ta'ala. Tapi bukan makna selawat macam mana kita faham selawat. Macam itulah alal arsh. Dia mesti ada makna. Bukan dengan makna atas, makna tempat, makna tinggi. Bukan makna macam tu. Apa? Serahkan makna dia pada Allah Ta'ala. Subhanallah. Serah makna dia pada Allah Ta'ala. Itu baru betul kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah. Kalau Wahabi dipegang dengan zahir, mentah-mentah yang Quran, sedangkan makna mentah-mentah itu adalah mustahil dan tak layak pada Allah Ta'ala. Yang tu pun tuan-tuan kena dengar elok-elok. Tuan-tuan tak faham elok-elok, tuan-tuan tak boleh nak beza mana Wahabi, mana ahli sunnah wal jamaah. Begitu ramai tuan-tuan sekarang orang pasal dah terkeliru dengan fahaman Wahabi ni, dia tak nampak di mana kesesatan Wahabi. Dia tak apa salahnya nak kata Allah Ta'ala ada muka tangan yang layak. Kita dah serah makna pada Allah Ta'ala, apa masalah? Padahal dia kata Allah Ta'ala ada tangan dan muka, itulah masalahnya. Walaupun dia kata ada muka dan tangan yang layak. Layakkah Allah Ta'ala muka dan tangan? Yang tu masalah-masalah yang memang kalau tu ada muskil satu hal, tak faham, kena tengok elok-elok. Yang tu adalah tempat-tempat yang kena perhati. Khas kita duduk bicara ni perkara yang mustahil pada Allah Ta'ala tu apa dia. Kerana saya punya pengalaman duk berjumpa dengan masyarakat, ada geng-geng WhatsApp apalah ni yang apa, memang pada mereka dia sampai kata apa? Apakah mustahil Allah Ta'ala duduk di aras? Di mana mustahil Allah Ta'ala duduk di aras? Dan di manakah mustahil Allah Ta'ala ada muka dan tangan? Itu katakan nak sebut syarah satu-satu panjang kan? Jumpa bab ni, insyaAllah kita jumpa nanti. Sekadar saya nak tunjukkan kata, atas bicara hukum akal ni, antara benda yang hendak dimantapkan pada kita adalah mustahil. Tak boleh kan? Dia